soalan PMQT saya kepada Perdana Menteri minggu lepas berkenaan laman Facebook troll iaitu Harakat Daily. Bila saya tanya kenapa Harakat Daily ini tidak diambil tindakan, Perdana Menteri kata kalau ada aduan kita boleh ambil tindakan. Saya banyak aduan terhadap troll Harakat Daily ini. Antaranya laporan polis ini dibuat pada 13 Februari 2025 di mana di Dangwangi apa nombor reportnya setapak 00614125. Ini nombor reportnya, makna laporan polis ini baru satu, banyak lagi. Dan Harakat Daily ini telah menyentuh isu 3R. Contoh, dalam satu posting bulan April lepas, Esko PAS Terengganu cadang wujudkan tadika pasti dalam Istana Terengganu, berucap merangkap macam Cina gerakan, ujarnya ringkas. Ini posting dalam Harakat Daily ini menyentuh maruah 3R, menyentuh maruah istana. Kenapa kerajaan tak boleh nak ambil tindakan terhadap isu 3R ini? Betul, mungkinlah troll dan politik ataupun satira ini tidak merupakan satu kesalahan, tetapi menyentuh 3R ini satu kesalahan. Tapi kerajaan sehingga sekarang seolah-olah bertindak menutup sebelah mata bila melibatkan laman-laman atau akaun-akaun palsu yang menyebelahi kerajaan. Ini baru satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Ketua. Saya ingin menumpukan bahasan saya kepada fasal 3 rang undang-undang ini yang meminda seksyen berkaitan keanggotaan Suruhanjaya, khususnya mengenai pelantikan pengurusi MCMC. Kerajaan menggambarkan pembinaan ini sebagai satu reformasi besar kerana selepas ini pengurusi MCMC tidak lagi boleh terdiri daripada ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Pada pandangan saya, langkah ini satu langkah yang baik, tetapi hanyalah pembaharuan yang bersifat agak kosmetik. Ia mungkin merubah wajah institusi, tapi tidak mengubah struktur kuasa yang sebenar. Persoalan yang lebih besar ialah siapakah yang punya kuasa untuk memilih pengurusi tersebut. Selagi kuasa melantik masih berada sepenuhnya di tangan menteri, maka dakwaan bahawa MCMC telah dibebaskan daripada pengaruh politik hanyalah satu persepsi yang cuba dibina, bukan satu realiti yang benar-benar diwujudkan melalui undang-undang. Dalam sebuah negara yang mengamalkan tadbir urus yang moden, kebebasan sesebuah badan kawal selia tidak diukur berdasarkan latar belakang individu yang dilantik semata-mata. Ia diukur berdasarkan mekanisme pelantikan. Sebab itu, apabila kerajaan mengatakan bahawa MCMC akan lebih bebas, saya ingin bertanya kepada menteri, apakah sebenarnya yang berubah? Adakah menteri kehilangan kuasa melantik? Tidak. Adakah parlimen diberikan kuasa menyemak calon yang dicadangkan? Tidak. Adakah rakyat diberi peluang mengetahui proses pemilihan calon? Juga tidak. Maka apakah reformasi yang sebenarnya berlaku? Lebih menghairankan, saya memetik nota rasmi RUU ini sendiri yang menjadikan United Kingdom sebagai contoh terbaik melalui model Ofcom. Namun saya melihat kerajaan hanya mengambil sebahagian daripada model tersebut. Di United Kingdom, pelantikan pengurusi Ofcom tidak berlaku secara tertutup. Ia melalui proses yang jauh lebih telus di bawah Governance Code and Public Appointments. Dengan izin, calon dipilih melalui proses terbuka, dinilai oleh panel bebas berdasarkan merit, dan bagi jawatan yang strategik, calon akan hanya menjalani sesi pre-appointment scrutiny di hadapan jawatan kuasa pilihan House of Commons. Ahli-ahli parlimen berhak menyoal calon tersebut mengenai pengalaman, integriti, kebebasan serta konflik kepentingan sebelum pelantikan dimuktamadkan. Di Malaysia, semua mekanisme ini tidak wujud. Menteri memilih, kabinet meluluskan, selepas itu rakyat hanya dimaklumkan bahawa seseorang telah dilantik. Tidak ada sesi pendengaran awam, tidak ada semakan oleh jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Tidak ada penjelasan mengapa individu itu dipilih berbanding calon-calon yang lain. Maka bagaimana kerajaan boleh mendakwa bahawa proses ini benar-benar bebas daripada pengaruh politik? Sebab itu, selagi kuasa ini hanya tertumpuk pada menteri semata-mata, saya bimbang ia akan lebih membuka peluang kepada menteri untuk menyalahgunakan kuasa. Menteri hari ini mungkin seorang menteri yang baik, saya ucapkan tahniah, baru dapat gelaran Datuk Seri, tapi kita tak tahu selepas daripada ini menteri yang macam mana. Ada juga pelantikan pengarah-pengarah yang hanya diputuskan oleh menteri, sehingga timbalan menteri terpaksa buat teguran secara terbuka terhadap pelantikan, terhadap kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh penjawat-penjawat jawatan yang dilantik oleh menteri. Saya fikir timbalan menteri tahu isu apa yang saya maksudkan. Jadi ini menunjukkan bahawa kadang-kadang kita dalam manifesto pilihan raya, saya tengok dalam manifesto kita boleh pelantikan apa-apa jua, PRM sebagai contoh dibentangkan dalam parlimen, tiba-tiba MCMC ini nak buat undang-undang menteri yang melantik. Jadi apa yang berlaku ini seolah-olah telah menyalahi prinsip kita sendiri. Bila menyalahi prinsip sendiri, maka
Saya yakin ia tidak akan mendapat sokongan sepenuhnya daripada kerajaan. Saya takut bimbang, takut berlaku macam semalam di Melaka. DAP Melaka telah isytihar keluar daripada kerajaan negeri Melaka. Saya setuju dan tahniah kepada DAP Melaka. Cuma saya tak faham kenapa Alu Gajah masih berada di dalam kerajaan negeri Melaka. Itu contoh Dewan Pengerusi. Baik, jadi kalau kerajaan benar-benar mahu menjadikan Ofcom sebagai model, maka ikutlah model itu secara menyeluruh. Jangan hanya mengambil bahagian yang sesuai dengan kehendak kerajaan. Begitu juga kita melihat kepada Amerika Syarikat. Pengurusi Federal Communication Commission, FCC, sememangnya dilantik oleh Presiden. Tapi setiap pesuruhjaya FCC mesti terlebih dahulu mendapat pengesahan Senat. Ini bermaksud calon tersebut perlu hadir dalam sesi pendengaran awam, menjawab soalan mengenai dasar, integriti, konflik kepentingan dan visi mereka terhadap industri komunikasi. Di Kanada pula, pelantikan anggota Canadian Radio Television and Telecommunication Commission, CRTC, dibuat melalui proses pencalonan yang terbuka. Kekosongan jawatan diiklankan secara umum. Syarat kelayakan diterbitkan secara jelas. Dan calon dinilai berdasarkan merit sebelum pelantikan dibuat. Jadi apabila pengurusi MCMC dalam rang undang-undang yang dicadangkan ini dilantik dengan kuasa menteri, saya bimbang ia hanya akan membawa konotasi, ia merupakan hanya pelantikan politik semata-mata. Kalau ia lantikan politik, saya bimbang MCMC ini bukan lagi merupakan sebuah jabatan kerajaan yang bertindak dengan secara telus, tapi hanya bertindak melalui telunjuk kerajaan yang berkuasa. Ini sudah berlaku pada hari ini. Saya ambil contoh soalan PMQT saya kepada Perdana Menteri minggu lepas berkenaan laman Facebook troll, iaitu Harakat Daily. Bila saya tanya kenapa Harakat Daily ini tidak diambil tindakan, Perdana Menteri kata kalau ada aduan kita boleh ambil tindakan. Saya banyak aduan terhadap troll Harakat Daily ini. Antaranya laporan polis ini dibuat pada 13 Februari 4 2025, di mana di Dangwangi apa nombor reportnya setapak 00614125. Ini nombor reportnya, makna laporan polis ini baru satu, banyak lagi. Dan Harakat Daily ini telah menyentuh isu 3R. Contoh, dalam satu posting bulan April lepas, Esko PAS Terengganu cadang wujudkan tadika pasti dalam Istana Terengganu. Berucap merangkap macam Cina gerakan. Ujarnya ringkas. Ini posting dalam Harakat ini menyentuh maruah 3R, menyentuh maruah istana. Kenapa kerajaan tak boleh nak ambil tindakan terhadap isu 3R ini? Betul, mungkinlah troll dan politik ataupun satira ini tidak merupakan satu kesalahan, tetapi menyentuh 3R ini satu kesalahan. Tapi kerajaan sehingga sekarang seolah-olah bertindak menutup sebelah mata bila melibatkan laman-laman atau akaun-akaun palsu yang menyebelahi kerajaan. Ini baru satu. Kalau kita tengok banyak lagi, antara contoh laman akaun TikTok OMG My Media yang dipetik, disalah petik oleh Perdana Menteri sendiri dalam Dewan ini, dalam isu tuduhan terhadap Paguh pada waktu itu, tidak diambil tindakan oleh kerajaan. Jadi saya bimbang apa yang dibentang oleh kerajaan pada hari ini, satu lagi kosmetik politik yang dibentangkan di dalam Dewan atas nama reformasi. Ia tidak menjanjikan apa-apa. Kita tahu bahawa MCMC ini mempunyai kuasa sangat besar. Ia mengawal selia syarikat telekomunikasi, penyedia platform digital, pemberian lesen, penguasaan undang-undang komunikasi, audit terhadap pemegang lesen. Dalam keadaan kuasa MCMC semakin diperluaskan melalui rang undang-undang ini, maka proses pelantikan pengurusinya juga sepatutnya menjadi semakin telus, bukannya kekal tertumpu pada kuasa menteri. Ia wajib dibentangkan dalam parlimen melalui mekanisme jawatan kuasa pilihan tetap dan sebagainya, supaya ia lebih lagi memperlihatkan aspirasi kerajaan untuk menjadikan MCMC ini bukan badan yang ditunggang secara politik. Untuk ini Pertua, saya juga ingin menyentuh fasa 15 yang menaikkan hak nilai kontrak yang ditandatangani oleh MCMC tanpa kelulusan menteri atau menteri keuangan daripada 5 juta ringgit Malaysia kepada 50 juta ringgit Malaysia. Saya tidak pertikaikan soal anak naik ini, tapi kenapa penyelesaiannya mesti melonjak 10 kali ganda? Kalau kita tahu bahawa satu jalan itu tak sesuai lagi 50 km sejam, tiba-tiba kita naikkan 500 km sejam. 10 kali ganda, bukan satu angka yang kecil. Jadi ini analogi mudah. Seorang bapa bagi kad kredit kepada anak, dulu hak 5,000 jadi 50,000. Jadi saya nak tanya, apakah relevannya angka ini? Kenapa 50 juta? Kenapa bukan 10 juta, 20 juta? Dan bagaimana kajian buktikan 50 juta itu satu angka yang paling sesuai?
apapun saya setuju ia dinaikkan. Memang 5 juta ini sudah tidak sesuai dalam situasi pada hari ini. Yang paling penting Datuk Petua ialah soal perantikan pengerusi dan jawatan kuasa MCMC yang saya sebutkan tadi perlu untuk diperjelaskan dan perlu untuk dibentang dalam parlimen terlebih dahulu supaya ia menyamai atau menghayati semangat reformasi yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Jika ini tidak dibaiki, maka kita tidak menolak kemungkinan round undang-undang ini terpaksa ditolak dan diundi secara belah-belahagi pada hari ini. Terima kasih Datuk Petua.